Anda nak tahu tentang sejarah perkembangan pembimbing rakan sebaya di Malaysia? Kalau nak tahu, sebelum tu, sama-sama subscribe dulu, like dan share channel ini kepada rakan PRS anda di luar sana. Jom kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda PRS di sana? Hari ini anda bersama dengan Cikgu Ana, kaunselor dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sura, dan hari ini kita akan mempelajari berkaitan sejarah perkembangan pembimbing rakan sebaya di Malaysia. Jom kita sama-sama belajar hari ini. Pada tahun 1984, bahagian sekolah unit bimbingan dan kaunseling telah merangka dan mengeluarkan buku panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Satu daripada kandungan buku itu ialah perkhidmatan dan tugas kaunselor sebaya. Dengan ini, konsep kaunselor sebaya, sekarang dikenali sebagai pembimbing rakan sebaya, telah sedia ada tetapi tidak diperkembangkan dalam kalangan murid secara sistematik dan menyeluruh. Pada tahun 1986 pula, program pembimbing rakan sebaya mula diperkenalkan di sekolah-sekolah secara tidak formal melalui projek rintis kaunselor sebaya yang dikendalikan oleh Puan Zuraidah binti Abdul Rahman, Ketua Jabatan di Institut Aminuddin Baki. Pada tahun 1987, satu seminar bengkel PRS diadakan dan dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri, guru-guru bimbingan dan kaunseling yang telah dikenal pasti oleh kementerian serta pensyarah maktab perguruan. Dalam seminar ini, nama pembimbing rakan sebaya diterima secara rasmi. Hasil daripada seminar atau bengkel, satu draft modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep, falsafah, rasional dan objektif program pembimbing rakan sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. Pada November 1987, satu mesyuarat menggubal kurikulum khusus pengurusan dan latihan program pembimbing rakan sebaya diadakan di IPBN IAB dengan disertai oleh pensyarah IAB, pensyarah UKM, UPM dan USM, pengetua sekolah, ketua penolong pengarah hal ehwal murid dan penyelia bimbingan dan kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri, pegawai-pegawai bahagian sekolah dan pensyarah maktab perguruan. Seterusnya, pada Ogos 1988, bengkel mengemaskini draft modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. Pada tahun yang sama, September 1988, mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kursus-kursus desentralisasi teragih di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama, iaitu pertama, pengenalan konsep, falsafah dan matlamat program PRS. Kedua, teknik tafsiran keperluan. Ketiga, teknik-teknik latihan. Keempat, teknik penilaian program. Kelima, kemahiran kesedaran kendiri. Dan yang keenam, PRS daripada perspektif Islam. Pada tahun 1989, IAB dengan kerjasama bahagian sekolah telah mengadakan satu bengkel penelitian semula modul latihan PRS bertajuk
Bengkel membina instrumen kajian keberkesanan pelaksanaan program pembimbing rakan sebaya untuk dijalankan pada penghujung tahun 1989 di sekolah-sekolah terlibat, dan hasil daripada kajian itu telah dibentangkan dalam seminar status dan hala tuju program pembimbing rakan sebaya pada 16 hingga 19 Disember 1990. Maka bermula Jun 1991, kursus intensif kejurulatihan dan pengurusan program pembimbing rakan sebaya telah diadakan di bawah pembiayaan pinjaman Bank Dunia. Seramai 42 orang guru bimbingan dan kaunseling yang hadir. Dan akhir tahun 1992, Kementerian Pelajaran Malaysia, Unit Bimbingan dan Kaunseling Bahagian Sekolah dengan kerjasama IAB berjaya menerbitkan buku modul bertajuk Pembimbing Rakan Sebaya, Modul Latihan Asas. Pada tahun 2007, PRS telah menerima nafas baru dengan pengenalan nyanyian lagu dan lirik pembimbing rakan sebaya hasilan Encik Badruddin Syukur, diikuti dengan pelancaran pemakaian vest PRS oleh Datuk Razali Ismail, Timbalan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Pada November 2008, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein telah memperkenalkan EPRS dalam Majlis Persidangan Guru Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan di MITC Melaka. Pada tahun 2010, permunian draft modul PRS KPM baharu Sekolah Rendah dan Menengah di peringkat negeri dan kebangsaan, dan akhir sekali pada Ogos 2011, draft modul PRS Kementerian Pelajaran Malaysia telah dibuat semakan bacaan ataupun proofreading di Kuala Lumpur oleh bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan ini, maka terhasillah satu modul yang cukup lengkap bagi penganugerahan pembimbing rakan sebaya, iaitu yang pertama, kita ada pembimbing rakan sebaya bongsu, iaitu tahap 1, di mana mereka akan diberikan kemahiran pengenalan PRS, kesedaran diri, asas komunikasi, awal remaja, dan ada penilaian, ada anugerah dan skema permakahan yang ditetapkan. Begitu juga dengan penganugerahan PRS muda, iaitu tahap 2. Perlu melalui kemahiran konsep kendiri, komunikasi, psikologi remaja, asas kaunseling, ada penilaian, ada penganugerahan dan skema permakahan yang telah ditetapkan. Begitu juga penganugerahan PRS sulung tahap 3 melalui kemahiran interpersonal, kemahiran kepimpinan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, kemahiran kaunseling, ada penilaian, anugerah dan skema permakahan yang telah ditetapkan. Dan yang paling ulung, penganugerahan PRS Bestari tahap 4, yang mana di sini betul-betul teruji kemahiran fasilitator, kemahiran kualiti keterampilan diri, pengurusan organisasi, ada penilaian, ada anugerah dan skema permakahan yang telah ditentukan. Dipaparkan kepada anda sekarang iaitu skema pemakahan penganugerahan PRS bagi setiap tahap, iaitu dinilai daripada aspek kehadiran latihan keseluruhan PRS yang membawa markah sebanyak 20 markah, markah ujian bagi setiap tahap 10 markah, pelaksanaan projek PRS satu projek bagi satu tahap membawa markah 20 markah, sesi membantu rakan minimum 20 orang
klien ataupun rakan yang untuk dibantu bagi setiap tahap yang membawa markah 30 markah. Seterusnya, aspek personality PRS yang akan dipantau melalui pemahatan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah anda dari aspek bertanggungjawab, prihatin dan peka, kerjasama, boleh dipercayai dan boleh menyimpan rahsia, berdisiplin, mesra dan mudah didekati, kepimpinan, proaktif, berani kerana benar dan mempunyai kemahiran komunikasi. Personality PRS membawa markah sebanyak 20 markah dan jumlah keseluruhan skema permarkahan penganugerahan PRS berjumlah 100 markah. Namun, dalam konsep penganugerahan PRS, markah minima yang boleh ditauliahkan adalah 80%. So, kita buat sama-sama. Tahniah untuk semua PRS kerana anda semua berani mencabar diri untuk kemenjadian kepimpinan keterampilan diri. Tahniah diucapkan. Sekianlah saja untuk perkongsian berkaitan sejarah perkembangan PRS di Malaysia di samping modul penganugerahan PRS dan skema pemarkahan penganugerahan PRS. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang tak subscribe lagi, sila subscribe, like dan komen channel ini untuk kita sama-sama bangunkan lagi aktiviti kita bersama PRS. Sekian, terima kasih.